subjektif. Macam for me personally mungkin tak perlu, sebabnya saya sendiri mak bapak saya tak gunakan approach merotan ni sebagai satu cara untuk mendidik saya. Tapi still saya jadi manusia. So ada different indication lah, ada banyak cara-cara lain sebenarnya untuk kita mendidik anak-anak. Tak semestinya dengan cara merotan. Rotan tak salah, tapi jangan merotan sampai mencederakan atau dapat mendatangkan mudarat yang kepada anak-anak lah. Rotan tu hanya macam simbolik untuk takutkan anak-anak. Tapi kalau kita rotan tu, kita berasarafah lah, lebih-lebih rotan dengan kasih sayang lah. Jangan kita ikutkan syaitan. Kalau tak rotan, anak-anak sekarang banyak biadab tau. Kita pun dalam harus delima. Bila dia kecil kita rotan. Tapi waktu sekarang dia dah besar, kita tak boleh rotan. Sebab dia berlawan balik. Lawan balik. Kalau dia lebih strict, lebih tegas, dia nak keluar rumah. So kita sekarang kena pakai macam kasih sayang. Lebih kasih sayang daripada rotan, daripada jerit, daripada marah-marah lah sekarang. Dah tukar. Generasi sekarang dah tukar. Wah, itu dia pandangan daripada orang ramai masyarakat. Mungkin mewakili beberapa pihak, kata ada yang boleh merotan asalkan tidak mencederakan atau melukakan. Tapi ada juga kata sekarang ni dah tukar. Generasi sekarang ni perlu diberi didikan dengan cara curahan kasih sayang. Tapi kita nak tahu lah apa bezanya didikan cara ini dengan didikan cara baru yang mereka nak kan. Apa yang membezakan ni? Kita bersama dengan tetamu kita yang boleh sedikit sebanyak berkongsikan ilmu bercakap tentang hal ini. Kita ada Tuan Muiz Basri, Setiausaha Agung Persatuan Peguam Syar'i Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sihat, Tuan? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Berdasarkan daripada pandangan orang ramai tadi macam-macam pandangan yang kita dengarkan. Ialah apabila dalam masa seminggu dua ini ramai juga yang bercerita berkenaan dengan rotan, dan malah ada juga berita yang bercanggah daripada apa yang dikeluarkan, dinyatakan. Apapun pandangan awal daripada Tuan Muiz terlebih dahulu berkenaan dengan isu rotan ni. Okey. Rotan ni sebenarnya dia telah menjadi macam satu cara salah satu cara didikan, bukan cara didikan salah satu saja cara didikan, dan juga memang telah menjadi budaya dalam masyarakat, khususnya kalau kita di negara-negara lain mungkin memang ada juga yang memang budaya mereka merotan anak begitu yang mendidik, dan di Malaysia memang kita tahu daripada dulu memang rotan itu menjadi salah satu cara didikan dan kalau kita lihat juga daripada sudut pandangan Islam, merotan itu dibenarkan, tetapi kadang-kadang kita salah tafsir ataupun kita mungkin ada selektif punya tafsiran yang mana mesti rotan. Kalau kita lihat dari sudut Islam, kalau berkenaan khusus berkenaan anak, kita selalu saya rasa ramai yang dah tahu tentang hadis Nabi yang kata didiklah anak kamu untuk bersolat sejak umur 7 tahun sampai 10 tahun, tak bersolat juga, rotanlah dia. Jadi ada kebanyakan sudut pandangan dia melihat bahawa lepas 10 tahun tak sembahyang mesti rotan. Dia tidak melihat daripada awal lagi bahawa Islam itu menganjurkan bahawa didiklah anak sejak umur 7 tahun selama 7 ke 10 tahun itu satu tempoh yang sebenarnya agak panjang. Jadi kenapa kita tidak melihat daripada satu sudut pandangan bahawa merotan itu adalah satu cara yang terakhir, sebagaimana hukuman kepada pasalah-pasalah juga sebagai satu cara yang terakhir, mesti didahulukan, diberi keutamaan kepada pendidikan bentuk lain. Tetapi untuk menghapuskan ataupun untuk menjadikan merotan itu kesalahan bagi si pelaku yang merotan itu juga adalah satu perkara yang saya rasa tidak berapa kena lah. Baik, pasti sekali dalam Islam ni orang kata cara hidup kan, way of life. Jadi ada cara-caranya untuk merotan pula. Cara merotan mengikut Islam. Ya, cara merotan mengikut Islam. Kita lari sikit daripada tajuk Kalau kita lihat daripada hukuman-hukuman merotan yang dianjurkan oleh Islam untuk pasalah-pasalah dewasa. Juga disyaratkan ataupun diletakkan rotan itu yang saya rasa juga biasa orang dengar bahawa rotan itu tidak
bukanlah macam merotan seperti mana kesalahan jenayah yang berlaku sekarang ni, tapi merotan itu satu hayunan, hayunan yang tidak melebihi daripada para setiap, seolah-olahnya begini. Kalau kita letakkan buku sesuatu di ketiak kita dan kita angkat rotan dan kita hayunkan dia, buku itu tidak jatuh. Dan begitu. Dan dia tidaklah sampai mencederakan. Itu syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukuman merotan dalam Islam. Jadi hukuman merotan dalam Islam itu tujuan asalnya ialah untuk mendidik, berbalik kepada soal mendidik, bukan untuk menyakitkan. Ya, untuk mendidik, untuk mendidik. Kerana dia juga menjadi satu satu bentuk psikologi, ya, kerana kalau ialah kita lihat, kita boleh bercerita, kita boleh menulis buku, kita boleh membina satu teori, kita boleh membina satu falsafah ataupun bagaimana, tetapi secara realitinya saya rasa tidak ada orang yang boleh menafikan. Sekiranya kita meletakkan satu amaran, kita meletakkan satu ialah amaran dalam bentuk akan dihukum, akan dibegini, barulah budak-budak ada sedikit psikologinya untuk menerima ataupun mematuhi arahan ataupun suruhan yang kita nak didik dia orang ni. Kalau kita langsung tak ada benda tu, langsung tak ada psikologinya, alah setakat mana saja yang bapa kita ataupun orang tua ini boleh buat terhadap kita. Baik, dalam peruntukan undang-undang sendiri ada menyebut secara spesifik berkenaan dengan merotan ini ataupun secara lebih kepada secara am macam dalam peruntukan undang-undang itu. Dalam peruntukan undang-undang setakat ini macam ialah selain daripada kesalahan jenayah untuk orang dewasa, untuk kesalahan di peringkat kanak-kanak, kesalahan jubana, juga ada hukuman merotan bagi pesalah-pesalah jubana, dan juga tapi dalam masa yang sama ada juga di dalam Akta Perlindungan Kanak-kanak yang menghalang penderaan fizikal dan mental. Tetapi dia tidak memberikan satu peruntukan spesifik bahawa tidak dibenarkan merotan. Cuma penderaan fizikal dan mental. Dan kita boleh lihat di situ yang kita boleh lihat bahawa kalau di sinkronis ataupun disatukan dengan elemen-elemen ataupun dengan prinsip-prinsip dalam Islam, boleh dibenarkan merotan, tapi tidaklah sampai mencederakan ataupun bersifat satu sifat menjadikan ia satu sifat penderaan. Baik. Yalah, kalau kita lihat kalau merotan ni biasanya memang melelas jugalah kan. Itu yang biasa dilakukan. Malah saya pun zaman sekolah dulu pun kena juga rotan kan dekat kaki dan sebagainya, tapi memang orang kata berbigat juga. Itulah dia. Tapi tak dinafikan juga. Zaman sekarang tak boleh dah. Tapi tak dinafikan juga bahawa ada juga orang kata tu orang tua ataupun ibu bapa yang mungkin mengalami satu masalah psikologi disebabkan mungkin masalah kewangan ataupun masalah-masalah lain yang secara sesuka hati merotan itu menjadi satu cara didikan yang utama. Okey, sekejap lagi kita pergi ke situ, kita cakap tentang keibu-bapaan pula. Kita ada pemanggil di talian. Hello. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Kamariah ya? Ya, Said. Teruskan, Puan Kamariah. Ini saya nak tanya pasal merotan ni ya. Kalau jiran kita merotan anak sampai teruk, salah tak kalau kita buat lembaran tempat yang tentu? Okey, itu saja soalannya. Itu je soalannya. Baik, terima kasih Puan Kamariah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada yang lain ingin hubungi kita, jangan lupa talian telefon kami 0322828578 atau 8579. Kita ada satu lagi pemanggil di talian sekarang ini. Hello. Hello, Cik Fahmi. Assalamualaikum, Cik Fahmi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Fahmi, teruskan dengan saya Mak Fahmi dari Milan. Saya masih merasakan hukuman rotan ni masih logik lagi dipakai lah di Malaysia ni. Okey. Baik, itu saja. Apa hujahan dia? Kenapa masih logik? Sebab sekarang ni memang dari tadi tuan tu sini cakap, agama pun ajar kan. Kita dah tak umur 10 tahun dah boleh merotan. Ya, atas hujah tersebutlah ya. Okey. Makanya masih lagi. Terima kasih Cik Fahmi. Terima kasih Cik Fahmi. Baik. Tuan Muiz. Okey. Kalau soalan yang pertama Puan Kamariah tadi dia melihat jirannya merotan. Dia itu kita balik kepada yang asas macam mana saya terangkan tadi bahawa
merotan dibenarkan ya dalam Islam, dan pada peringkat ini ya, maknanya kalau sebelum daripada kenyataan daripada yang baru-baru ini ya, tidak salah merotan ya. Merotan itu tidak salah, tetapi apa yang menjadi kesalahan sekiranya tindakan merotan ataupun apa-apa tindakan lain, pukul ke, rotan ke, ataupun guna kayu ke atau sebagainya, menimbulkan kecederaan dan boleh dilihat sebagai satu penderaan. Di maknanya di luar daripada batas-batas yang tertentu. Jadi yang kat situ memang adalah menjadi satu kesalahan ya. Dan bagi pihak-pihak yang orang kata tu mengetahui ataupun melihat ya, perkara itu, terutama jiran-jiran, wajar membuatkan satu laporan kepada pihak berkuasa ya. Pergi ke inilah Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita buat laporan di situ pun, nak pergi ke balai polis pun boleh, ke Jabatan Kebajikan Masyarakat pun boleh, biar pihak-pihak yang berkuasa ini mengambil tindakan yang seterusnya. Kenyataan ataupun komen yang diberikan oleh Cik Fahmi tadi tentang masih lagi relevan sebenarnya. Ya, logik katanya. Ya. Sebenarnya masih lagi relevan. Sebenarnya kita masih lagi relevan tentang merotan ni, tapi memang harus dibatasi dengan apa ni, syarat-syarat dan batasan-batasan tertentulah ya. Sebab kita lihat sebenarnya kalau ada dia, pasal kadang-kadang orang bercakap ni, dia bercakap kadang-kadang daripada sudut pandangan dia sendiri berdasarkan dia punya pengalaman sendiri ya. Tapi kita lihat kalau orang kata, orang barat kata dia tak merotan anak, dia cakap elok-elok anak dia berjaya ya. Ada orang yang bercakap elok tanpa rotan berjaya, ada yang tidak berjaya. Yang merotan pun ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Yang itu sebenarnya mungkin kena pergi ke topik keiwapan lah, bagaimana dia mengenali anak itu sendiri dan bagaimana dia mengenali psikologi anak itu sendiri dan apa yang sesuai bentuk pendidikan untuk anak itu. Adakah bentuk pendidikannya sesuai dinasihat, bentuk pendidikannya sesuai dihantar ke sekolah tertentu, bentuk pendidikannya sesuai di rotan ataupun dan sebagainya. Jadi kita melihatlah kan kewajaran untuk kita menggubal akta baru berkenaan dengan cadangan merotan anak bakal menjadi satu kesalahan jenayah bagi ibu bapa negara ini. Jadi kewajarannya memang lihat jelas. Psikologi lain pula kepada ibu bapa ni, jenayah rupa-rupanya. Okey. Pada peringkat ini dia saya rasa dia peringkat cadangan ya. Jadi perkara itu harus seharusnya diperjelaskan dan diperhalusi dan kita tengok apakah cadangan-cadangan tu ya. Kadang-kadang satu tajuk, satu perkataan boleh menimbulkan berbagai spekulasi ya. Tapi kita harus melihat isi apa cadangannya. Kalau kita rasa cadangan penggubalan atau secara detail tu sesuai dan wajar, ya mungkin kita boleh bersetuju. Tapi kalau ada yang melanggar prinsip-prinsip itu atau memberikan satu kesan yang lebih buruk daripada itu, saya rasa kita harus juga memberikan komen ataupun cadangan supaya perkara itu tidak diteruskan. Baik, tapi bila dijadikan macam ini satu kesalahan jenayah, itu membimbangkan para ibu bapa pula untuk mendidik secara merotan ni. Kadang-kadang nak rotan sikit pun dah jadi takut dah. Ya betul. Memang itulah fobia yang pula. Itulah yang sebenarnya harus dijelaskan semula oleh pihak-pihak yang berkenaan. Apa yang dimaksudkan dengan merotan menjadi tajuk berita gitu, merotan akan menjadi satu kesalahan kan. Jadi kita kena perincikan, perjelaskan ya. Kadang-kadang tajuk itu memang memberi kekeliruan, memang menimbulkan berbagai komen selepas itu. Okey, baik. Terima kasih Tuan Muiz untuk perkongsian maklumat ini bersama dengan kami untuk waktu ini. Jadi kita dapatkan maklumat dan juga laporan yang lebih terperinci lagi lah. Okey.